Everyone, boleh kita start ke? Dah macam 11, tinggal lagi seminit. Last call lah. Dan membawa webinar ini. Silakan Jerry Richard. Okay, thank you Mr. Jans. Okay, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamu semua kerana mencari masa dan lawat webinar kami. Nama saya Richard Anthony, bertanggungjawab sebagai moderator sesi webinar ini bersama ahli-ahli panel. Okey, sila pastikan kelajuan internet anda dalam keadaan baik ya. Untuk sebab pada masa zaman sekarang kamu semua tahu kan, tempat lain kita macam dalam keadaan turun sikit kan. Semua dekat rumah pakai internet lebih kan. Lepas tu mikrofon kamu juga dalam keadaan mute sepanjang program dijalankan untuk mempunyai pengalaman webinar yang lancar. Jika kamu semua ada sebarang pertanyaan, sila masukkan ke dalam ruang chat box. Nanti soalan-soalan tersebut akan dibacakan semasa sesi soal jawab pada hujung webinar. Okey, tujuan webinar hari ini adalah untuk mengenal pasti halangan-halangan dan cabaran dihadapi oleh seorang guru untuk mengajar anak-anak murid pada zaman sekarang, especially masa PKP ini. Semua guru menghadapi masalah, pelbagai masalah. Okey, tanpa melengkangkan masa, saya ingin mempersilakan penceramah kita untuk sesi webinar ini, iaitu Encik Kadirisan Murti dari SJKT Rawuh Pahang. Welcome sir. Kami sangat bersyukur atas kehadiran beliau bersama kami untuk berkongsi pandangan beliau tentang topik hari ini, iaitu cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru. Okay, selamat pagi kepada semua. Terima kasih Richard. Okay, nama saya Kadirisan anak lelaki Murti daripada SJKT Rawuh Pahang. Saya mengajar selama 5 tahun dalam dunia pendidikan ni. Okay, itulah sedikit tentang saya punya latar belakang lah. Okay, itu saja. Okey, baik cikgu. Mari kita terus ke kandungan hari ini. Kita start dari soalan pertama dulu. Selamat pagi, salam sejahtera cikgu. Saya Muhammad Iskandar daripada grup untuk webinar ni. Tuan Is tak dengar suara Tuan Is. Sekejap. Sorry, mute. Selamat pagi dan salam sejahtera cikgu. Ya, selamat datang. Saya Muhammad Iskandar daripada untuk ahli member grup webinar pagi ni. Okey, cikgu, ini berkenaan kita punya cabaran pengajaran dan pembelajaran dalam norma baru kita ni. Kami ahli grup ni memang ada beberapa soalan lah, tapi banyak kepada kesan-kesan kita punya webinar. Kita tak nak, kita nak lebih tahu mengenai dia punya skilling ke, kita tak mau tahu lagi lah pasal benda tu kita dah mau ke 2 tahun. So, soalan pertama saya cikgu, okey, setelah cikgu dan pelajar di sekolah rendah dan menengah terpaksa melaksanakan penggunaan PDPR semasa negara dilanda COVID-19, bagaimanakah sambutan masyarakat daripada setiap golongan B40, M40 dan T20 ke atas PDPR ini setelah kita menghadapi pandemik COVID-19 selama hampir 2 tahun ini? Okey, terima kasih atas soalan. Isya. Nama apa Isya? Iskandar. Iskandar, sorry. Okey, sebelum saya nak masuk pada soalan yang kepada saya tadi, saya nak ceritakan sikit lah tentang apa itu definisi PDPR. Sebenarnya definisi PDPR adalah pengajaran pembelajaran di rumah yang dilaksanakan di rumah ataupun pusat komuniti di mana tempat-tempat yang bersesuaian lah. Okay, contohnya di pusat dewan ataupun di bahagian-bahagian tertentu yang disahkan oleh PPD ataupun JPN lah. Pastikan kawasan itu secure lah
dengan tidak ada masalah walaupun dengan wabak COVID-19 ya. Okey, kalau kita tengok secara terperinci, pendekatan yang digunakan dalam PDPR adalah secara online. Lepas tu kita akan buat secara offsite dan juga gabungan kedua sekali lah. Okey, apabila kita tengok dari segi secara talian seperti biasa yang kita gunakan Delima ataupun Delima KPM, aplikasi YouTube, Google Meet, Zoom yang seperti mana kita buat hari ini, okey, ataupun kita buat Microsoft Teams ataupun permainan. Okey, kalau kita tengok kat sini, tengok pula dengan offsite. Offsite kita akan buat di luar kawasan pusat komuniti dan juga kita gunakan dengan Academic Support Team iaitu AST bersama mereka lah, iaitu badan PPD ataupun dengan bantuan guru-guru. Okey, yang itulah serba sedikit. Okey, saya balik kepada soalan yang diajukan kepada saya tadi, iaitu tentang penglibatan pelajar satu sambutan daripada D40 dan DM40. Okey, kalau kita tengok kat sini agak kurang memberangsangkan lah. Okey, apabila kita tengok secara terperinci, masalah yang dihadapi adalah tidak ada peranti dan juga mereka mengalami gangguan capaian internet lah. Okey, dari segi dua perkara ini menjadi isu besar kepada kami apabila kami menjalankan PDPR dan juga pembelajaran secara talian, serta kalau macam kalangan guru-guru kami pun terpaksa pelajar tidak join dalam kelas. So jadi satu isu besar. So kita memang benda ni jadikan satu isu besar di peringkat sekolah dan juga peringkat PPD, kerana apabila apa yang ditetapkan oleh KPM adalah seorang pelajar wajib menuntut ilmu selama beberapa tahun kan. Kita ada peringkat sekolah rendah, menengah, semua kan. So dari segi situ kita sebagai seorang warga pendidik, kami tidak ada halangan lah. So kita kena cari satu alternatif dengan kadar yang segera untuk mendapatkan pendidikan kepada semua pelajar. Itu saja. So maknanya cikgu banyak mengatakan kepada B40 sahaja ke, atau lebih kepada macam M40, T20 tidak terjejas sangat? Yang banyak cikgu tu peranti, line internet, banyak more kepada B40 saja. Okey, macam saya, kawasan saya lah. Macam pelajar-pelajar saya daripada sekolah SDKT, saya dekat bandar. So tidak ada masalah benda tu. Tapi bila tengok daripada latar belakang keluarga, satu isu besar juga. Sebab ada pelajar di rumah tetapi ibu bapanya kerja. So itu masalah besar juga. Mereka tidak join dengan kelas kita pagi tu. So terpaksa kita buat jadual anjal. Contohnya kalau macam kalau macam PDPR ni, kita akan buat secara begini-gini lah. Contohnya dalam sehari tu kita akan buat 3 waktu sahaja. Contoh subjek teras 2 dan juga subjek minor tu 1 lah. Pendidikan seni, PJ macam tu lah. So itu satu cara kami buat untuk mendapatkan penglibatan pelajar lah. So kita tidak ada macam ada ibu bapa buat rungutan apabila tengok pada M40, T20 apa semua, memang mereka memberikan satu cadangan lah. Apabila kami bincang bersama pihak IPG, mereka tidak akur lah apa yang laksanakan di sekolah. Sebabnya bila banyak sangat jadual sehari, mungkin dari segi capaian internet dan juga data tu jadi satu isu besar untuk mereka melibatkan di dalam kelas lah. Itu saja. Okey, maknanya itu akan keluarga akan menanggungan kos yang tinggi lah kepada untuk pembelian data tu, cikgu. Betul. Okey, soalan kedua saya pula, tak nak membuang masa. Kalau daripada kata-kata cikgu pada soalan pertama saya ni, saya terus kepada perasaan cikgu lah. Bagaimana perasaan cikgu secara peribadi? Adakah merasa sangat berpuas hati, agak berpuas hati, atau sebaliknya bila melaksanakan penggunaan PDPR ini yang sangat jauh berbeza daripada kita punya pendekatan pengajaran di dalam kelas? Okey, terima kasih atas soalan ini. Memang saya nak teruja nak jawab soalan ini. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi kita punya pembelajaran secara talian, agak seronok bagi saya lah. Secara personal saya agak seronok sebab saya belajar banyak aplikasi. Sebelum ni boleh katakan saya sendiri pun kolot lah dari segi teknologi. So dalam transformasi ni, bila ada satu laluan atau platform untuk cikgu, kita terpaksa belajar satu lagi, pelajar lagi hebat daripada kita tau sekarang ni. Itu satu kelebihan lah bila PDPR. So kekurangannya dari segi kelemahannya, saya tidak dapat berjumpa dengan anak saya lah. Okey, bila sebenarnya kalau cikgu ni
kita ada satu sentuhan tau dari segi kita nak sentuhan dari segi perkataan, sentuhan dari segi motivasi, sentuhan dari segi kita punya sentuhan tangan sendiri, kita nasihat dia, kan duduk sebelah kita sayang dia, kita tak dapat lah. So bila dalam PDPR ni mereka ambil kesempatan, mereka offkan mic, offkan dia punya kamera kan, kita tak ada kontrol sebab yang kontrolnya mak ayah kan, itu satu isu besar. Satu lagi, mak ayah percaya pada anak-anak, diberikan peranti, mereka ambil kesempatan, mereka dalam online tetapi mereka buat aktiviti lain. So memang kami adalah beberapa isu yang berlaku. So benda-benda ni adalah kelebihan dan kekurangan. So kalau pandemik ni puas hati pun ada, tidak berpuas hati pun ada. So itu lah. Okey, terima kasih cikgu. Dari segi kolot tu, saya pun kolot juga sebelum ni. Saya rasa saya pun dah kira advance juga daripada anak-anak muda sekarang. Okey, terima kasih cikgu. Saya serahkan kepada Encik Richard untuk soalan seterusnya. Terima kasih. Okay, thank you Mr. Iskandar atas ni soalan-soalan yang terlibat sampai Encik Kaki Sembul macam puja nak cakap pasal benda ni kan. So kita teruskan kepada next soalan iaitu Encik ni. Okey, terima kasih Encik Richard. Okey cikgu, saya ada persoalan lah. Okey. Soalan pertama saya, apa yang saya lihat sekarang ni, pembelajaran secara PDPR sangat mudah dan dilaksanakan akan tetapi agak sukar untuk penerimaan maklumat pada para pelajar. Mungkin dari segi penyampaian yang ringkas ataupun gangguan internet seperti yang cikgu cakap tadi. Okey, apakah kaedah atau teknik yang digunakan oleh cikgu dalam menerapkan kemahiran-kemahiran dalam pengajaran secara berkesan bagi memantapkan tahap kognitif murid? Okey, terima kasih ya atas soalan ni. Okey, sebenarnya kalau kita tengok kat sini, penerimaan tu dari segi pelaksanaan PDPR tu memang kita wajiblah sebagai guru kita kena laksanakan. Tetapi dari segi penerimaan tu kita tak pasti sebab pelajar tu di rumah, kalau depan kita pun apatah lagi dekat rumah lagilah kan. So mereka adalah mak ayah dia dengan kroni dia, dengan cara dia apa semua kan. So kita nak marah pun tak boleh. Dalam PDPR, dalam talian ni, mak ayah duduk sebelah, kita marah, kita tegas sikit je, mereka terus komplain pada ketua jabatan saya. Maka Cikgu Kati ni memang sangat garang lah, anak saya dah menangis di tanah masuk PDPR. Itu alasan mereka lah. So bila dalam keadaan begitu, saya terpaksa lah, kita sebagai keluarga pendidik, saya sendiri personalnya, saya cari satu laluan ataupun saya akan sediakan satu orang, contohnya macam kita bagi, orang kata token lah. Kita bagi, kalau bagi masuk PDPR je, saya akan bagi token. Bila cukup token je, saya akan hantar hamper dekat rumah. Mereka suka. So dalam masa sebulan, kalau contohnya kelas bahasa Melayu 5 hari, kami dah kurangkan jadi 3 hari je lah sebab mereka tak terlibat 5 hari, so 3 hari. So itu pun salah satu intervensi lah kami buat. Bila tengok dari segi penglibatan 5 hari tu agak kurang. Bila Jumaat, Isnin je kurang. Sebab Jumaat tu dia sekejap je, kelas sampai pukul 12. Hari Isnin tu dia mereka mandi blues kan, malas nak join kelas. So 3 hari tu kami jadikan kelas bahasa Melayu dan kita terapkan dengan cara memberi motivasi token lah. Selain daripada itu, kami akan hantar hamper dan kami akan sediakan sijil-sijil khas yang melibatkan diri dalam PDPR. Salah satu contoh lah, beberapa contoh kami gunakan sebagai pendekatan untuk menerapkan kemahiran lah. Kalau kita tengok kat sini untuk KPM, kami ada kurikulum standard pembelajaran di SKP tu kami dah ringkaskan untuk PDPR ni. So 2.0, so ke dalam tu kita akan fokus pada kemahiran khasas kurikulum saja. Boleh katakan KAK. Okey, kita akan yang tu. Lepas tu kami kena ringkaskan dari segi penerimaan tu, bila kita mengajar dalam tata bahasa ataupun karangan, memang agak sukar lah. Okey, agak sukar sebabnya bila karangan ni kena detail kan. So kita sebagai guru ni, kita kena cari satu alternatif baru untuk memudahkan pelajar mengajar dengan keadaan yang ringkas dan cepat, tepat. So ada yang pelajar bagus ni boleh lah kan, pelajar yang hebat dan ada bimbingan ibu bapa boleh, tak ada masalah. Kalau bila tak ada yang pelajar-pelajar yang memang masalah dari segi pembelajaran, membaca, menulis apa semua, memang menjadi satu isu. So kita akan buatkan beberapa intervensi ataupun kaedah dan juga cikgu akan melaksanakan
kajian tindakan untuk memberikan pendekatan dan mengajar balik kemahiran-kemahiran yang tak lepas oleh pelajar-pelajar itu dengan luar bila darjah lah, luar daripada PDPR. Mungkin kami dalam PDPR ni agak kesukaran dia, kami bekerja sampai petang, malam pukul 12 sebenarnya. Mak ayah ni balik kerja pukul 10, kan, kerja malam dia orang siap latihan pukul 12 baru hantar. Bila you tak tanda pukul 12 tu, akan ada lah komplain. So kami kena hadap lah benda-benda ni. So sangat memberi kesan yang sangat mendalam pada kami lah sebagai wakil pendidik. Itu saja. Terima kasih. So, soalan seterusnya Encik Syamil. Cikgu, saya Syamil. Saya ada soalan sebab saya sebagai bapa dan mempunyai anak. Terkadang ibu bapa tidak dapat mengawal sepenuh masalah terhadap anak-anak mereka ketika PDPR. Soalan saya, apakah yang patut dibuat oleh cikgu terhadap murid yang ketinggalan atau tidak memberi fokus sepenuhnya? Okey, pernah juga jadi isu. So kami adalah buat program dia. Sebenarnya yang pelajar kalau ikutkan kajian, kita sendiri pun, kita sebagai dah berumur begini pun, kita ada dia punya optimum dia 45 minit je boleh duduk dalam setempat. Apatah lagi pelajar, dia budak lagi kan, kecil je dia punya budak ni, dia macam budak kecil. So kita kena memahami perasaan dia dulu. Sebagai guru, kita kena tengok dulu keadaan dia. Macam saya akan gunakan mula-mula kita masuk PDPR je, mereka akan buatkan latihan kognitif. Dari segi saya akan pasang video, pelajar akan ikutlah. Dia tak duduk setempat, dia akan bangun dan buat aktiviti, lepas tu duduk dan setelah mengajar satu kemahiran ataupun terapkan satu bahagian tu, kita ada beberapa bahagian sendosi, lepas tu perkembangan, dari segi kita punya penglibatan aktiviti co-curricular, aktiviti kumpulan dan akhir sekali adalah penutuplah dalam PDP kita kan. So dalam keadaan begitu, setiap perancangan ataupun setiap penerapan tu kita akan buatkan satu permainan astronaut. Bila ada je gambar kartun keluar, dia akan kena buat exercise kepala kan, kita kena buat sentuhan kepala, sentuh badan, macam dia bangun sekejap buat aktiviti macam tu. So bila buat begitu, mereka ni suka dan mereka sentiasa masuk kelas saya sendirilah, tak tahu dengan cikgu lain kan. So kita setiap cikgu ni ada dia punya kontroversi dan cara-cara dia untuk kita tarik audiens lah. Audiens saya, student saya kan. Bila macam Encik Syamil tanya kat saya, ada anak, masalah besar lah. Bila mak tak ada, mak ayah tak ada, mereka ni mengambil kesempatan. Bila kita tengok kehadiran, tidak memberi pembalasan, kita akan telefon mak ayah dia. Malam-malam kita akan telefon mak ayah dia, kita tanya, dan apa problem, dia akan ceritakan masalah mereka. So dia dah kerja apa semua kan. So kita panggil terus, buat video call dengan dia, dipanggil terus, kita cakap dengan budak tu bersama ibu bapa. So dekat situ kita nampak satu, bila menipu pelajar tu memang agak nampak lah mak ayah dah tahu apa masalah yang berlaku bila tak ada dekat rumah. So kita akan bagi beberapa pendekatan pada ibu bapa, dan setiap hari Sabtu kami dan wakil pendidik dan juga guru besar akan buat Google Meet bersama semua ibu bapa tahap 1. Dan juga tahap 2 kami akan berpecah kepada 2 webinar kepada ibu bapa, dan kami akan ceritakan apa yang berlaku sepanjang kami mengalami sepanjang seminggu. So bila dari segi pengantaran latihan, dari segi penglibatan pelajar, siapa yang tak ada, apa semua, maklumat semua tu setiap guru kelas akan maklumkan ibu bapa. Bila keadaan begitu, mak ayah pun dia sedar kan, anak-anak dia tak masuk kelas. Satu lagi, secara tidak langsung lah, kalau kita gunakan teknik lain, contohnya kita terus panggil, kita komplain, anak you tak masuk lah, apalah apa semua kan, dia marah kan. Semua ada perasaan kan, kata siapa tak marah, mak ayah kan, komplain anak sendiri. Apatah lagi kan, kita tu buat secara umum. Mereka sedar tau, pada awalnya memang kita orang takut. Pentadbir pun dia kata, cikgu Tati boleh buat ke program ni? Kata, boleh cikgu sir, you buat je. You buat, lepas tu ambil senarai nama pelajar yang melibatkan diri dalam PDPR sepenuh. So kita bagi hadiah kepada mak ayah. So kami gunakan, sama juga kami keluarkan sijil untuk mak ayah. Dari segi penglibatan anak-anak dalam PDPR, kami akan terpilih setiap kelas tu 2 orang saja. Maka 6 kelas, 10 orang, 12 orang lah. Kami akan hantar, ataupun mereka akan datang diambil hadiahnya di Pondok Jaga. Itu teknik-teknik yang kita gunakan. So, bila dapat hadiah begitu, pelajar tu teruja tau. Sebab mak ayah tu pun dihargai. So dalam keadaan begitu, pelajar tu pun
join kelas setiap masa. Itulah pendekatan yang kami gunakan. Okey, Penjelasan tadi ya. Okay. Kalau pada pandangan cikgu tadi, apa cikgu rasa kalau benda online ni untuk pada masa yang akan datang kan, adakah benda PDPR secara online ni boleh ada ke cara ni di prefer oleh parents atau anak-anak murid cikgu? Okey, cikgu tanya, Richard tanya kat saya tadi, pandangan tentang PDPR ni terus dilaksanakan, betul? Yang depan parents dengan children punya opinion kan, dia orang memang prefer ke atau yang ni sesuai untuk dia orang ke? Okey. Pastilah kan, kalau tanya Cik Syamil pun dia akan bagi tahu lebih senang saya hantar anak saya pergi sekolah. Saya tak nak pening anak saya duduk rumah dan dia pening dengan nak beli makanan, nak jaga dia tengah buat apa semua, nak survey, nak telefon tanya orang ni, kalau ada jiran tanya 10 kali kan, anak buat apa semua. Kalau senangnya saya lalunya mak ayah memang suka prefer dia hantar, tolak anak-anak dia kat sekolah, biar cikgu jaga. Sebabnya kan isunya macam ni, bila PDPR ni ada kelebihan dia tahu. Mak ayah sendiri tahu penglibatan anak-anak dia semasa PDPR. Satu, dia tahu, bayangkan dia mengawal seorang anak dia sendiri saja. Kami ni berbagai-bagai bentuk, berbagai-bagai jenis anak-anak dia dalam satu kelas, kami kena kontrol. So mereka kontrol seorang je. So itu satu, orang kata apa, satu masalah besar lah. Mereka ni anggap, aduh susahnya cikgu macam mana nak ajar ni, cikgu anak saya tak faham. Setiap kali dia WhatsApp. So baru dalam kalangan kami pun guru-guru kata, oh baru tahu ke selama ni cikgu mengajar kat sekolah, you all tak tahu, bila ajar anak sendiri baru tahu ke? Macam tu lah kan. So biasalah bercakap macam tu. So kalau macam tengok Richard tanya soalan kat saya, mak ayah lebih prefer hantar anak-anak saya pergi sekolah lah bersemuka. Mereka tak suka pun pembelajaran online ni sebab dari segi data, lepas tu pula isu besarnya komputer rosak, mic tak bergerak, macam-macam dia orang komplain. Alasan dia, mak saya tak nak masuk kelas sebab komputer rosak. Mak tak ada peranti, mak tak ada internet, tak ada ni, macam tu lah. So saya rasa mak ayah lebih prefer, anak-anak pun lebih suka lah. Kalau baru ni saya ambil data lah, kami selepas saya ambil data, suka pergi sebab kita sekolah kami ada penggiliran. Bila penggiliran group 1, group 2 lah. Bila group 1 ni minggu ni habis, so saya tanyalah, awak suka pergi bersemuka ke duduk rumah? Separuh kata duduk rumah, lepas tu separuh lagi kata seronok pergi sekolah jumpa kawan je. Belajar tak suka, dia jumpa kawan je. Nampak tak beza dia? So itulah dia punya cara sekarang ni. So kita ni bila budak pergi bersemuka ni, kita kena tackle budak. Kita kena tarik audience kita supaya suka cikgu tu dan tidak lupa bila-bila lah. So semalam pun saya dah pesan kat dia orang, jangan lupa cikgu kaki tau. Tahun depan kita masuk lagi kelas yang sama. Sebabnya kita KPM dah tetapkan, kita akan buat program catch up kan. So program tu akan diteruskan sehingga tahun depan. Itu sajalah. Richard ingat ya, nanti ada anak nanti kau tolak ke sekolah juga nanti akan datang. Ya betul juga. Kadang-kadang anak kita bila tanya bila dah lama pergi sekolah, dia tanya nak pergi sekolah. Bila kita tanya sebab apa nak pergi sekolah, jadi berang kawan. Itulah dia punya dia, sebab dia suka budak kan. Ya juga. Dia dah lama tak berkawan kan. Betul. Kalau macam Cikgu Kati, prefer kepada berjumpa ke atau bersemuka ke atau secara online? Saya tanya cikgu pula, perasaan pula. Okey, saya lebih suka jumpa bersemuka lah. Sebab saya pengajaran saya lebih, adalah cara saya kan. Kita berjoget, kita melompat dalam kelas, dengan kita menari, kita menyanyi kan. Buat macam-macam teknik. So kita jadi model dalam kelas, dia akan tengok. So itulah cara, sebab dalam online ni nampak separuh je. Kan, nampak muka je. Setiap kali kalau macam adalah kawan saya, ada budak praktikal datang sekolah saya, dia kata, woi, buka mic, tutup mic. Cikgu tengah bercakap kan. Lepas tu kontrol bagi saya lah kan. Bagi saya marah cikgu praktikum tu. You jangan offkan mic. Jangan kontrolkan pelajar itu. Jangan bagi stres pada pelajar itu. Mereka seronok. Biar let them freedom kan. Budak-budak bagi dia freedom supaya mereka lebih suka. So, you gunakan pendekatan baru. Bagaimana mereka tak buka mic setiap kali. Bila online tu, bahasa nak berjawab je dia boleh buka mic. Buatlah setiap teknik dia. Dia buat, berjaya. Saya bagi beberapa idea, dia berjaya. So, sekarang ni kan, kita sebagai guru, warga pendidik, walaupun memberi kesan yang mendalam, PDPR ni, so kita dah dapat golongan yang kecil, kita ubahkan golongan yang kecil tu.
supaya pelajar tu boleh mengikuti kelas dan mereka seronok. Janganlah kita dah lah dekat rumah pun mak ayah pun dia kontrol. Jangan buat ni. Jangan buat ni. Bila pergi sekolah pun macam tu. Bila online pun macam tu. Dia jadi stres. Sebab budak ni dia ada stres tau. Kita tak tahu, kita sendiri pun stres. Dan kita buat kerja sikit ni kita kata, weh stresnya lah. Lecturer ni macam ni lah. Weh cikgu ni macam ni kan. So apatah lagi budak kecil kan. Dia nak seronok. Dia nak sayang dia, nak manja dia. Nak perhatian kan. So itulah cara kita sebenarnya. Saya lebih prefer bersemuka lah. Okay, baik Encik tadi macam ada juga cerita kan, termasuk saya memang prefer online studies dalam istilah macam zaman sekarang kan. Rasa cara ni baik untuk saya. Kemudian kelas, saya punya guru semua kan, terikut pada pandangan lain-lain lah. Ikut pada diorang nak prefer online juga atau duduk sekolah. Itu je. Untuk soalan seterusnya saya terserah kepada Puan Daya. Tak dengar. Daya off mic tu. Daya off mic. Kita apa saya rasa Daya Tak apa. ayah sedia lihat pun. Okey, dia punya soalan. Adakah pelajar yang hendak memasuki asrama penuh, macam mana cikgu semua ambil penilaian kan untuk bagi pelajar yang hendak memasuki asrama penuh untuk further studies di orangnya ni. Okey, Puan Hidayah nak tanya soalan ke? Betul dah soalan tadi tu. Sini macam penilaian kan adalah satu elemen yang sangat penting untuk kita lihat untuk melihat pemantapan seorang murid. Jadi dalam keadaan macam ni, macam mana cara cikgu membuat penilaian atau mengambil markah murid itu sendiri? Sebab sekarang kan macam UPSR dah tak ada macam tu. Jadi macam mana dari segi penilaian tu? Okey, terima kasih kepada soalannya. Okey, Puan Hidayah. Okey. Penilaian ni untuk masa sekarang kita dah ditetapkan tidak ada penilaian dari segi prestasi lah. Kita tidak ada penilaian ataupun kita menilai pelajar dari segi grade ataupun markah, dan itu menjadi satu isu besar. Mereka mengalami tekanan dan juga mereka rasa macam orang kata apa? Diasingkan macam dalam kumpulan-kumpulan tertentu kan. Dan juga sekarang ni dekat semua sekolah tidak ada pelajar yang diasingkan secara pemulihan pelajar yang A, B, C kan, group A, B, C tak ada. Kita akan buat pembelajaran satu kelas tu mesti ada 3 jenis pelajar yang berlainan. Contohnya ada pelajar yang pandai, yang pelajar yang sederhana dan pelajar yang lemah. So itu satu cara. Dan apabila kita balik kepada penilaian kita akan ada sekarang ni pentaksiran bilik darjah lah. Kita akan dari segi pelbagai jenis dan kita akan terapkan semua kemahiran. Kita akan dipecahkan ataupun diagihkan buat penilaian berdasarkan kemahiran-kemahiran yang kita ajar. Contohnya dalam bahasa Melayu kita ada kemahiran membaca, menulis, bertutur, ada seni bahasa dan juga tata bahasa lah. Ada 5 jenis. Kita akan pecahkan pada murid itu dan juga kita memberi markah berdasarkan latihan murid, berdasarkan soalan-soalan yang kita ajukan dalam kelas dan juga penglibatan pelajar sepanjang PDPR. Dan tidak ada, dulu kita sebelumnya ada penilaian formatif dan juga sumatif. Bila kita tengok daripada sekarang ni semua lebih kepada formatif. Formatif ni sepanjang pembelajaran kita lah, pengajaran dan bilik darjah, dan juga kita akan buat dalam masa seminggu. Kalau sumatif ni, penilaian sumatif kita akan buat pertengahan tahun, lepas tu akhir tahun, tu berbeza sikit lah. So kita sekarang ni memang tidak ada exam. Kita buat pun, kalau exam pun kita akan buat dalam bentuk penilaian pentaksiran.
Dalam exam kertas pun jangan letak peperiksaan. Agak mengejutkan ibu bapa tau. Memang ada serang daripada kita orang. Weh, kementerian dah cakap dah. Tidak ada peperiksaan. Kenapa cikgu letak peperiksaan? Urusan saya pun dah sangat concern tau benda ni. Baru ni dia kata, cikgu mohon letakkan pentaksiran. Tidak ada peperiksaan. Lagi satu, dia dah tengok keadaan cikgu takut lupa. Dia sendiri buat muka depan. Dia dah share ke dalam grup. Kita orang printkan benda tu lah kita jadikan kita punya muka depan. Sebab takut sekarang orang isu viral kan sekarang ni benda-benda tu. So, Yelah, faham. betul kan? So, kita buat penilaian ni based on penglibatan pelajar itulah. Okey, dan juga kita akan sediakan beberapa instrumen. Bila kita tengok dari segi instrumen, tanya teknik soalan tu pun, dari segi penyediaan RPH, rancangan pengajaran harian tu, kita kena terapkan pendekatan KBAT, lepas tu pendekatan modular dan juga beberapa pendekatan lah dalam tu supaya kita gabung jalinkan semua kemahiran-kemahiran dan juga teknik-teknik dan kaedah-kaedah yang tertentu untuk kita buat penilaian secara tidak langsung. Itu cara dia. Faham. Maksudnya dia sebenarnya sama je pun. Dia just tukar daripada peperiksaan kepada pentaksiran tu. Okey, faham. Sebab Jadi dalam pentaksiran bilik darjah ni kita ada band. Sistem band 1 hingga 6. Band 1, band 2, 3. Sepatutnya seorang pelajar tu sebelum melepasi tahun 3 atau sebelum sampai dah tahun 3 tu, mereka mesti melepasi peringkat band 3. Bila band 3 tu dia dah melepasi menulis, membaca, mengira dan menakul. 4 kemahiran, 4M tu dia dah wajib lah. Bila contohnya dalam tahun 1, tahun 2 masih ada pelajar band 2 ataupun band 1, cikgu kena buatkan intervensi ataupun kaedah baru, teknik baru, pelajar yang tertentu sahaja dan sediakan data-data tu sebelum dan sediakan data selepas menjalankan beberapa intervensi lah. Dari segi intervensi tu, kita boleh panggil, cikgu boleh buat kajian tindakan, cikgu boleh buat inovasi lah barang-barang tu supaya bahan tu diterapkan pada pelajar tu dalam bentuk menggunakan bahan bantu mengajar. kira macam tambah kelas lah macam tu. Yes. Bahasa mudah je lah, okey faham. Jadi kalau untuk macam contohnya, sebab sekarang tak ada exam kan. Jadi macam ni kalau pelajar yang nak masuki asrama penuh, macam mana dengan penilaian yang diambil kira? Sebab asrama penuh kan bukannya senang nak masuk kan. So saya tanya tu macam mana? Okey, soalan yang menarik sebab ini satu isu besar sekarang ni kan. Viral kan dalam macam-macam media sosial sebab anak dia tak dapat MRSM, anak saya tak dapat, sekolah kenapa sekolah dapat sekolah asrama penuh, sekolah agama kan. So kita tengok balik-balik kepada tahun 6 sebab sekarang ni kan tak ada exam, dimasukkan oleh KPM. Sebabnya saya rasa kalau kita bandingkan dengan Finland, Japan, dengan Korea apa semua, mereka memang tidak ada exam tau. Mereka pelajar ni didedahkan dengan subjek pendidikan moral, seni, muzik, benda-benda tu mereka menggunakan sebagai pendekatan dalam pembelajaran mereka. Apa kata kita pula, kita tekan pelajar, baca ABC, kena wajib, kau kena macam-macam kan. So bila satu tahap tu mereka jadi bosan. Kita, kalau saya support tau, dia punya pendekatan yang digunakan oleh KPM, tidak ada exam. Sebabnya, saya rasa semua pelajar insan ini dilahirkan, semua ada kelebihan dan kekurangan. Macam saya lebih suka kepada kelebihan pelajar tu dan saya gunakan kelebihan tu sebagai pencetus idea pada mereka sendiri dalam diri mereka dan saya motivasikan pelajar-pelajar itu supaya mereka dapat lihat hala tuju mereka pada akan datang di sekolah menengah. Itu satu cara lah. Yang kedua, kalau kita tengok pada berbalik, kenapa saya terapkan benda-benda macam tu dengan ada kelebihan mereka pada mereka sendiri, sebabnya mereka nampak, okey, lepas ni saya punya hala tuju saya ke MRSM. Kalau saya pergi sana, saya boleh gerak ke, lonjak ke sana. Kalau saya pergi ke sekolah seni, apa saya punya kelebihan? Mungkin pelajar dekat sekolah rendah tu pandai menari, pandai menyanyi kan, boleh buat drama, so teater, apa semua itulah dia punya. Kita tengok dari segi perkembangan pelajar tadi peringkat sekolah rendah. Sebab bila sekolah rendah ni satu platform yang sangat bagus untuk mereka dapat lihat, kita cikgu sudah dapat lihat dan mak ayah dapat lihat supaya kita tunjukkan hala tuju mereka di mana nanti dalam 5 tahun akan datang. Potensi lah kiranya. Yes. Lepas tu kalau kita tengok daripada MRSM kita ada ujian kecenderungan. Sebab fokus sekarang ni kita punya KPM ni, kita bagi peluang pada semua. Macam contoh sebelum ni kan, kalau MRSM je, awak 7A, awak pergi MRSM, awak 6A pergi MRSM. Tidak. Sekarang ni semua pelajar akan duduki ujian kecenderungan. Siapa yang melepasi ujian kecenderungan tu,
Okey, lepas. Dalam ujian kecenderungan ni, dia ada personality, ada trait, lepas tu ada matematik, English dan juga sains. Soalan inquiry kan. Bila ada 5 subjek yang diterapkan dalam satu exam ujian kecenderungan tu, itu memberi, kita dapat lihat dia punya tahap kognitif dan juga perkembangan mereka di peringkat sekolah rendah. So, yang itu membantulah. Kalau kita tengok daripada penilaian tu memang sangat bagus. Kalau bagi saya lah. Tidak ada pelajar yang macam MRSM dia orang pandang, "Oi, kau MRSM ke? Wah, MRSM ke? Duduk sekolah asrama penuh, duduk asrama, sekolah agama." Padahal kita tengok balik dekat dia punya dari segi penglibatan dekat sekolah kurang. Dari segi kognitif bagus. So, itu beza dia. Kita tidak ada perbezaan tau. Sekarang ni, KPM dah tetapkan tidak ada exam, mungkin ada kelebihan dia. Sebab kita setiap kali, macam saya sendirilah, mula-mula kan, kita ada geng-geng cikgu kata, "Wih, tak ada IPSA, geramnya. Wih, dah darjah 5 kau tahu tak, kalau tahun depan 10 orang boleh dapat 6A." Macam tu kan. So nampak tak, kita dah letakkan matlamat. Bila tak capai matlamat tu, kita marah. Kita tunjukkan perasaan. Itu dia punya kelemahan dia. Sebenarnya dalam sebagai warga pendidik, saya sendirilah, bukan saya katakan semua tu kan. Sebab saya, I have my own opinion kan. Kita ada cara kita sendiri. So bila kita tengok, itulah dia punya kelebihan dan kekurangan. IPSA dimasukkan, bila dimasukkan, apa pendekatan yang kita boleh dapat lihat, dan pendekatan yang sedia ada dalam diri mereka itu akan membantu untuk memasuki asrama penuh. Terima kasih. Saya faham untuk tu. Okey, soalan seterusnya. Baik. Cikgu nampak macam Cikgu Kadir memberi penjelasan yang cukup hebat atas soalan-soalan ahli panel kan. Terima kasih atas perkongsian tadi. Selain daripada soalan-soalan yang dikongsikan tadi, jika ada lagi pertanyaan atau soalan yang nak ditanya, boleh masukkan dalam chat box atau saya buka ruang kepada para peserta yang bolehlah teruskan kalau ada lagi yang nak tanya. Cikgu, Ya. kalau saya tengok cara cikgu tu macam banyak cara-cara untuk ni lah, untuk handle murid. Kalau macam yang lain, adakah pihak atasan beri tunjuk ajar atau wajibkan guru untuk menghadiri kursus khas bagi pengajar PDPR? Okey. Saya itulah saya kata tadi. Soalan yang member tu tadi tanya tadi, cikgu suka tak PDPR ke, puas hati ke tak puas hati? Yang puas hatinya, KPM keluarkan ataupun KPM memberi satu laluan kepada semua warga pendidik di Malaysia belajar pergi buat macam mana nak buat pembelajaran Zoom. Macam mana nak belajar Google Meet. Pada awalnya stress. Bila nampak je Google Meet berketar dah tangan. Lepas tu saya pergi tanya kawan-kawan saya. Lepas tu kita terpaksa mencari kawan-kawan nak konon-kononnya lah, nak buat baik-baik dengan kawan-kawan yang mengajar ICT kan. Cikgu macam mana ajar. Bila dah belajar tu, sekarang tak payahlah kan. Macam tu lah. So bila macam warga pendidik kita ni, budak lebih hebat daripada kita tahu. Sekarang ni, dah zaman moden ni lebih canggih. Handphone tu dia orang pegang macam-macam dia orang boleh buat. Saya punya handphone tu dah tak gerak, data semua terdelete. Belajar tahun 5 tu lah adjust handset. Saya kata, macam ni buat? Sir ni tak tahulah. Sir, sebenarnya macam ni lah. Dapat tak? So itu satu saya ni kan, saya Cik Syamil, saya tak malu tau. Walaupun pelajar tu darjah 1, tadika ke, tahun 6 ke, saya rendah diri. Sebab kalau saya tak tahu, saya kena rendah diri dengan walaupun tak kisah. Jangan anggap umur tu salah satu faktor tak nak belajar. Kita ego. Tak ada. So kalau pelajar tu memang saya diri sendirilah. Saya kalau nampak ada kelemahan, saya pergi cari. Dan bila diberi pendedahan secara percuma, lagilah laju kan. Orang laju pergi. Saya pun macam tu. Semua orang macam tu. Makan free je kita pergi. Kalau belajar ilmu ni lagi saya suka kan. So bila tengok warga pendidik memang telah didedahkan dengan banyak-banyak webinar dan idea-idea sepanjang PDPR. Sebab ramai cikgu-cikgu yang hebat. Sebelum ni mereka buat ceramah, buat taklimat kan, secara bersemuka. Nak pergi, kalau macam contoh panggil Langkawi, dia orang suka main naik flight, pergi sana kan, lepak-lepak sana, buat taklimat, lepas tu dah balik 2 hari. Kalau sekarang ni online ni, mereka wajib, sebab cikgu sendiri pun ada KPI dia. Kami ni ada sistem ladap, iaitu latihan dalam perkhidmatan. Kami memang wajib melebihi 7 hari berkursus. Tak kisahlah secara talian, secara bersemuka, tak kisah. Ataupun dalam pelbagai bentuk lah. Ataupun bimbingan dan pementoran. Itu salah satu platform untuk kami wajib menjalankan webinar. Dan kita ni
bila dah KPM dah diberi pendedahan ataupun diberi pendekatan, banyak pendekatan tau. Saya rasa saya bersyukur menjadi guru sebab dari segi awalnya tahun lepas memang saya gunakan bahan-bahan buangan je buat ABM apa semua. Bila saya tengok ICT macam-macam, buat kartun lah, buat animasi lah, buat video lah, saya sendiri joget buat video, lepas tu saya sendiri buat TikTok. Saya tak pandai pun buat TikTok. Sekarang ni, macam-macam versi saya guna TikTok. Sebabnya anak-anak saya nak berjaya. Itulah dia punya teknik. Sebab saya kalau Cik Syamil tanya, kalau tak ada pendedahan, kalau ramai guru kata tak ada pendedahan, saya marahlah. Sebab kita dah didedahkan dengan macam-macam. Sebenarnya atas berdiri kita je. Kita malas ataupun rajin. Kalau rajin, kita berjaya. Malas, takkan berjaya sampai bila-bila. Itu je lah. Okey, cikgu. Saya Jivita. Okey. Walaupun parents ataupun students suka untuk belajar secara bersemuka di sekolah lah, bersemuka di sekolah. Terdapat juga setengah ibu bapa tidak hantar anak-anaknya ke sekolah. So, apakah pandangan sebagai guru? Okey, contohnya pelajar tidak hadir ke PDPR ke sekolah, macam mana? Ke sekolah. Ke sekolah. Sekarang ni kan dah sekolah dah bersemuka sekarang ni. Okey, ada ramai tak datang sekolah, betul tak? Betul. Betul Okey. Okey, saya jawab soalan Cik Jivita. Okey. Okey, sebenarnya macam ni. Dia sekarang ni kan KPM dah diberi peluang sebenarnya. Sebab saya sebagai cikgu ni pun takut tau nak duduk depan budak. Sebab kita tak tahu budak ni pergi mana. Takkan kita pergi pagi-pagi tanya, "Oi, awak pergi mana semalam? Awak pergi sana ke? Rumah pakcik awak? Rumah pakcik COVID ke? Makcik awak COVID ke?" Tak boleh tanya macam tu. Sebab kalau kita dah diberi taklimat untuk daripada KPM dan juga PPD, kalau budak tu tak sihat, jangan datang. Jangan datang. Bagi tahu je. Awal-awal kita dah pesan kepada mak ayah, dan kalau jika mereka tak datang, kita surat sakit, dia adalah kehadiran dia tidak hadir dengan kebenaran ibu bapa. Kan, kami macam penggiliran, ada 2 grup. Bila grup pertama datang, tak datang, kalau ada dengan sebab yang munasabah, kita terima. Okey, contoh macam Jivita tadi yang tidak hadir tanpa sebab, kita akan buatlah cara-cara kita. Mungkin kita bagi satu panggilan telefon. Kita tanyalah apa masalah dia. Ada je. Dia akan bagi tahu anak dia sakit perut, anak dia sakit telinga, kan. Macam-macam isu. Kita orang tengok dalam seminggu tu pelajar yang sama, semua sakit. Kepala sakit, telinga sakit, kaki sakit, semua sakit. So, bagaimana kita nak tarik budak tu untuk belajar, kan. So, kami akan buat satu modul ataupun bahan-bahan modul tu dalam bentuk video ataupun gunakan audio. Kita akan hantar melalui WhatsApp secara personal kat mak ayah lah. Dan juga kami akan bagi tahu bila mereka tidak terlibat selama seminggu ni, apa ketinggalan mereka. So, mereka sedar lah. Dan sekarang ni macam contoh ibu bapa yang anak-anak dia yang tak masuk, tak join ni, kami akan kumpulkan mereka. Contohnya dalam masa seminggu tu, daripada tahun 1 hingga tahun 6 tu ada dalam 17 orang tak join. Kami akan telefon, guru besar akan bagi taklimat apa dia punya kelebihan, dan sengaja guru besar saya ni bawa pelajar-pelajar cemerlang, dan juga sekolah kami memang dipandang oleh PPD lah sebab kami buat banyak program TS25. So kami akan bawa pelajar-pelajar ni pergi pementaran international untuk inovasi. Bila menang je, guru besar bagi hadiah. Gambar-gambar tu dipaparkan dalam Google Meet. Mereka macam sedar lah, anak saya pun nak join, anak saya pun nak ikut, hantarlah ke sekolah. Kita masa tu lah buat macam sekolah buat ego sikit lah dengan mak ayah, kan, cara kita sendiri, kan. So itu salah satu pendekatan yang kami gunakan untuk pelajar-pelajar datang ke sekolah lah. Thank you Cikgu Kadir. Seterusnya dari ada soalan daripada saudara Nurliza. Apakah pendekatan PDPR berkesan ataupun perlu bagi subjek yang ada soalan-soalan KBT di dalam subjek-subjek tertentu? Dan lagi ini kerana ibu bapa yang dahulunya tidak terdedah dengan soalan-soalan tersebut, dan juga untuk bantu anak dalam menjawab soalan-soalan tersebut. Okey. So, ada pandangan cikgu ke? Okey, ada dalam ruangan chat tu, kan.
Okey, Cikgu Noliza. Okey, terima kasih atas soalan. Okey, sebenarnya macam ni. Kalau soalan kebat ni, dia aras tinggi. Sebab kita dalam PDPR ni, macam sekolah saya, kami tidak pergi kepada lebih daripada peringkat 4, 5, 6. Sebab dia ada 6 peringkat dalam kebat ni, kita tak pergi kepada peringkat atas lah. So, bila bersemuka sekarang ni, kami buatkan pendekatan yang 3 benda lah. Sebab lagi-lagi pula kita tak boleh buat aktiviti kumpulan. Sebab kebat ni lebih kepada aktiviti kumpulan dan juga perseorangan. Dan juga bila dalam keadaan macam tu, kami adalah cara kami sendiri sebab dalam penyediaan video ataupun ramai cikgu dah jadi YouTuber sekarang kan. Kami gunakan juga YouTube ataupun kami buatkan video-video yang tertentu dan kami buatkan dalam secara berperingkat. Sebab kita ajar sekarang ni, bila PDPR ataupun pembelajaran online ni, kami akan mengajar 2 orang tau. Mengajar ibu bapa dulu. Lepas tu mak ayah dah faham baru dia mengajar anak-anak dia. So kami gunakan pendekatan secara menyusun. Contoh susunan dia dari segi permulaan dia kena buat macam ni. Macam kita buat kek lah. Kita buat kek, kita letak benda ni. Kedua kena letak pelantar apa semua kan. Margarine lepas tu letak masukkan telur, masukkan eses vanilla kan. Dia ada peringkat. Sebab kita punya soalan ataupun kita punya penerapan ilmu tu pun dalam peringkat bentuk kek gitu. Macam tu. Barulah kita cuar dalam acuan tu, dapatlah acuan dia kan, budak boleh jawab. Macam soalan kebat-kebat ni, memang saya sendiri pun, saya buat peringkat bawah saja, 1, 2, 3 je. 4, 5, 6 memang tak fokus. Sebab itu agak sukar dan kita kalau nak buat pun, kalau buat pun dalam bentuk projek lah. Kami akan buat bentuk projek supaya mereka buatkan projek-projek di rumah berdasarkan kemahiran yang kita ajar. Setelah dah settle, dah buat projek tu, mereka kena buat video. Mereka kena buat video selama 2 minit dan menceritakan apa bahan yang dihasilkan, kenapa dihasilkan. So dari segi situ, kita dapat lihat tahap pemikiran dan kebolehan mereka berbahasa lah. Mereka ujahkan ilmu yang mereka buat sendiri tu, mereka ceritakan dan kami akan ambil video-video tu, kami masukkan dalam grup dan juga kami letakkan dalam YouTube sekolah untuk mendapatkan komen-komen daripada ibu bapa. Dari segi situ pun, salah satu pendekatan mereka ni join kelas kami. Sebabnya bila tengok anak saya punya video tak masuk. Sir, anak saya punya video kenapa tak masuk dalam grup? Macam tu. So itu salah satulah pendekatan dan juga teknik-teknik yang kami gunakan untuk menerapkan soalan-soalan kebat. Macam soalan ni tak mungkin cikgu, tak mungkin sebab kebat ni kalau lebih kepada projek lah. Project based learning ni lebih senang untuk kami buat penilaian lah. Itu saja. Baik Cikgu Kadir. So sekejap Cikgu Kadir, saya cakap ada lagi soalan. Okey, saya rasa itu saja. So kita bagi mereka dalam sekejap. Kalau ada lagi pertanyaan, bolehlah teruskan. Saya ada soalan. Ya, boleh. Soalan berbalik kepada soalan Cik Syamil dengan soalan saya Iskandar. Soalan Cik Syamil adalah berkenaan apakah nama TikTok cikgu? Dan tulis di chat box, boleh saya tengok pula apa kelebihan cikgu dari segi TikTok tu. Kedua, jangan tengok tu Kang. Senang pula nanti kan tengok cikgu TikTok. Kita nak create cikgu punya ni popularity. Dah jadi popular. Okey, tolong tulis di chat box juga kan. Itu kita punya request lah. Okey, So, nanti saya banyak parent boleh tengok. Kedua, soalan saya yang kedua, perasaan cikgu tentang PDPR. Bagaimana cikgu bagaimana cikgu sentiasa motivasikan diri sendiri dengan anak-anak murid. Bagaimana adakah ada bagaimana cara cikgu untuk sentiasa motivasi diri sendiri dengan anak murid sentiasa happy bila cikgu online ni. Cikgu adalah cikgu the one yang cikgu paling popular, dia punya the ones lah dia kata. Okey. Terima kasih atas soalan. Memang soalan ni saya akhir sekali sebenarnya conclusion dalam diri saya sebenarnya dah tanya sebagai soalan lah. So, saya kena jawab lah. Okey, dari segi motivasi, yang pertama, bila PDPR ni motivasi dalam 2 bentuk lah. Motivasi pada guru sangat rendah, murid-murid pun sangat rendah. So, saya balik kepada guru-guru dulu lah. So, bila tengok guru-guru ni, kita setiap kali kalau macam ada je webinar, cikgu-cikgu hebat ni lah kan. Kadang-kadang dia buat webinar, hari ni ada webinar dengan cikgu ni, dia kata tentang aplikasi YouTube, dia kata aplikasi tentang Telegram, aplikasi tentang macam-macam, Google Meet dan Zoom. Terus je kita orang masuk dia punya link untuk tengok dia punya kemahiran ataupun skill-skill yang dia ajar oleh cikgu tu lah. Itu salah satu cara
belajar. Dan cara kedua, saya sebagai jurulatih utama kajian tindakan Excel Research di peringkat daerah dan juga negeri di negeri Pahang. So saya ada saya punya KPI sendiri dan ramai guru-guru mendapatkan motivasi dengan saya sendirilah. Okey, saya dah tahun ini sahaja di Rompin dan juga Rauk kami telah boleh katakan di Pahang ni 160 cikgu telah didedahkan dengan kajian tindakan. Sebab kajian tindakan ni dia kena contohnya Excel Research ni dia menambah baik amalan PDP dia. So bila ada masalah pada diri dia, contoh dia tak pandai guna Google Meet, itu salah satu isu lah. Isu pada diri mereka, bagaimana menyelesaikan isu itu supaya kita dapat meneruskan pengajaran kita dan penglibatan pelajar itu secara teruslah. Okay, so kita kena buat penilaian ke atas diri kita dulu. So itu salah satu masalah besar dalam kalangan guru-guru dan motivasi mereka sangat rendah. So saya jadikan platform kajian tindakan ni satu platform yang sangat bagus dan saya tarik cikgu-cikgu ni sebagai audiens saya suruh menjalankan kajian tindakan untuk menyelesaikan masalah mereka. So saya berjaya menghasilkan 160 cikgu di peringkat negeri Pahang untuk menghasilkan kajian tindakan dan hasil mereka dan produk mereka yang telah intervensi yang mereka hasilkan menjadi salah satu teknik ataupun kaedah dan juga bahan inovasi dan mereka telah memenangi banyak award di peringkat antarabangsa. Saya berjayalah menghasilkan 160 dan juga memotivasikan dan juga saya rasa program hari ini pun saya sedang memotivasikan ramai audiens hari ini ya. Sebabnya kami ni sebagai guru kerja tugas kami lah. Kalau kita orang ni down, apa kita kena buat? Kita kena cari resepi kita sendiri. Kita kena ada resepi, kalau kari ikan tu tak sedap, macam mana saya nak sedapkan kari ikan tu? Tu cara dia untuk motivasikan guru lah. So, lepas tu dari segi tahap pemikiran lah. Kalau nak convincekan kita punya audience kita kena lebih mantap dari segi perkembangan dan tahap pemikiran kita sendiri supaya mereka boleh ambil ilmu kita lah. So, saya di situlah dua benda perkara yang saya buat. Satu, saya kejar kepada orang yang lebih berilmu dan saya belajar daripada mereka. Yang kedua, bila ada kemahiran saya sendiri, saya ajar pada orang lain. Itu salah satulah. Kita share kan supaya ilmu kita bertambah. Itulah. Okey, balik kepada murid-murid. Nak motivasikan murid ni agak sukar lah. So, kalau macam Cikgu yang Cik Jivita tanya kat saya tadi, penglibatan, apa kata kalau pelajar tu tak pergi sekolah. Kalau yang pergi sekolah, kita dah motivasi dah. Kita gunakan bagi makanan kan. Kita ada teknik-teknik kita sebab dekat rumah saya tanya, weh esok nak makan apa? Saya belanja makan. Sebabnya kuantitinya sikit kan. Boleh kan 10 orang je pergi kelas dalam pergiliran kan. Boleh lah kan. Daripada makan tu bagilah belanja sikit kan. Daripada gaji kita tak ada masalah. So bila buat macam tu, dia kata di balik rumah dia cerita kat mak ayah tau. Dia balik rumah, mak sekati bagi makan nasi lemak hari ni, belanja dengan ayam rendang, dia kata. Mak ayah mesej kat saya lah, thank you sir, anak saya sangat suka pergi sekolah. Saya kata hantarlah anak ke sekolah. Masa tu lah saya buat pendekatan dengan mak ayah tau. Saya nasihatkan, bagus anak you, sangat bagus. Sebab kita sendiri pun kita kena orang puji kita. Kita buat kerja sepanjang hari, orang tak puji macam mana perasaan kita? Saya ni buat macam-macam, bos saya tak puji saya pun geramnya. Macam tu lah anak-anak pun. So mak ayah pun mengalami masalah yang sama. Kalau walaupun macam tanya tadi B40, M40, itulah taktik yang saya gunakan. Saya gunakan kata-kata manisan dan juga kata-kata yang bagi motivasikan diri mereka lah, diri mak ayah dulu. Supaya saya kata kalau anak dia lemah pun saya tak cakap tau lemah. Anak you kata paling pantang saya tak gunakan perkataan yang bodoh tu. Saya tak guna. Sebab itu saya pantang lah bagi saya. Tidak ada pelajar yang bodoh. Kalau cikgu tu mengajar dengan berkesan, cikgu tu mencari jalan yang baik untuk anak-anak, wajib tetap pelajar tu menjadi cemerlang. Tidak ada pelajar efektif, tidak ada pelajar selalu tak ada. Sebab belajar itu menjadi masalah sebabnya mungkin persekitaran. So, bila pelajar tu telah diberi pada kita, apa sumbangan saya sebagai seorang guru untuk saya lonjakkan potensi dan juga kecemerlangan pelajar itu. Itu saja. Kesimpulan saya cikgu, bagi saya awalan cikgu agak stres dan akhirnya berpuas hati. Yes. Terima kasih Cikgu Kadir ya. So kalau jika tiada soalan lagi, saya mohon jasa bagi
para peserta untuk meluangkan sedikit masa untuk melengkapkan orang soalan sendiri yang kita masukkan dalam chat box kita ni ya. Cikgu, Ya. saya tadi cikgu ada cakap cikgu belanja anak murid makan. Ha. Bila kita nak dapat belanja cikgu pula? Boleh je tak masalah. Kalau kes dah semakin ni kes baru pula kan. So kita kena tengoklah, kita kena tengok. Kalau ada rezeki kita jumpa, tak ada masalah. Kalau saya turun KL saya hello je. Boleh je, boleh join makan sekali. Orang cikgu, just hello kita orang ya. No problem. Saya berharap semua orang dapat gambaran yang cukup memuaskan apa yang cikgu tadi sampaikan tadi. So especially parents can follow get to know what actually shown out. Okay, kalau itu je, semoga kita semua boleh keberkatan daripada pengusian tadi. Sebelum saya bersurai, saya berakamkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta webinar ini. Terima kasih cikgu. Mohon maaf dari Banyak saya. ilmu yang kita orang dapat hari ni. Itu yang saya dapat kesan. Saya nak kesan ya cikgu. Kita nak yang benda yang baik je, yang baik buruk pada cikgu lah. Kita nak tahu apa impact dia sebenarnya. Terima kasih cikgu. Kerana kehadiran cikgu untuk memenuhi kita punya undangan ni buat webinar kita. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih cikgu banyak sebab memang dapat maklumat yang memang kita perlukan lah. Terima kasih banyak. Okey, sama. Terima kasih cikgu. Boleh kita end sesi webinar ni. Boleh kita share kita punya gambar? Okey, mohon buka kamera lah kita ambil gambar. Kalau boleh, kalau ada yang kita punya audiens boleh share gambar juga.